Terima kasih. Terima kasih Encik Haris atas opening beliau. So saya yakin ramai dekat sini di antara partisipan kita yang dah lama tak nampak muka beliau kan. So special malam ni sebab bukan setakat kita punya MC, kita bagi orang kata orang lama dekat Syam. Tapi malam ni juga kita nak cerita sedikit mengenai produk best seller Syam. Okay. Tapi sebelum kita nak mula lebih saintifik mengenai produk Syam ni kan, sebab semua orang, saya yakin semua orang dah tahu banyak dah benda pasal nikah ni, betul. Tapi malam ni kita, macam yang Encik Haris cakap tadi masa mula-mula tadi, macam sebab kita dah nak sambut Ramadan kan, sebab sekarang pun dah hujung-hujung Syaban. Tak lama dah kita dah nak masuk bulan puasa, jadi kita sebenarnya bukan setakat nak minum tapi kita nak tahu dengan lebih lanjut macam mana kopi itu sendiri dia dapat tolong untuk kita sambut puasa ataupun macam orang kata nak lalui hari-hari kita tu dengan orang kata better dengan adanya kopi. So hari ni kita nak berkongsi sedikit apa yang kopi boleh bantu anda. Sebab kita semua tahu Minkef bila kita sebut ni energy booster, macam orang kata minum Minkef ni dia tenaga semua. Okey, kita semua tahu benda tu, tapi kita nak berkongsi dengan lebih lanjut malam ni. Bukan setakat tu saja, dan kita juga akan sentuh mengenai Minkef yang baru dikeluarkan, okey, dan juga ada promotion lah at the end of the presentation. Okey. Jadi, Assalamualaikum, selamat malam semua. Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sebab macam yang Encik Haris cakap tadi, kita pun dah nak sambut puasa. Jadi saya harap semua orang pun bersemangat untuk nak sambut puasa walaupun kita tak tahu lagi macam mana kita punya keadaan boleh balik kampung ke tidak. Okey, tapi jangan risau sebab kita ada produk-produk Syam yang hebat akan bersama dengan kita sepanjang bulan puasa insya-Allah. Okey, jadi tajuk kita pada hari ini adalah apabila kopi dan garam buluh berganding. Jadi ada sebab kenapa kita highlight garam buluh untuk tajuk sharing malam ni. Kenapa kita highlight, kita letak garam buluh as the main topic selain daripada kita punya Minkef sebab kita tahu Minkef kita adalah the only kopi garam buluh setakat ni di pasaran. Jadi memang sebab tu kita nak highlightkan kepentingan apa garam buluh boleh buat. Okey. Jadi kita, sebelum saya nak mula dengan lebih lanjut, saya nak tanya, kita nak main apa? Orang kata warm up session lah sebelum kita nak mula, kita nak warm up sikit. Bila kita sebut pasal kopi saya nak tanya anda semua, bila kita sebut pasal kopi, apa satu ramuan ataupun bahan yang ada dalam kopi, tak kisahlah Minkef ke kopi lain dekat pasaran ke, boleh tak saya nak minta anda komen agak-agaknya apa satu benda ataupun satu bahan yang wajib ada dalam setiap kopi. Ataupun saya nak bagi clue sikit, mungkin dalam teh pun ada benda ni. Dia bermula dengan huruf C dalam bahasa Inggeris, Melayunya K. Gula. Salah, bukan gula. Saya dah nampak ada orang teka betul. Okay, so creamer alamak, kita tak letak creamer dalam kita punya Minkef. Okay, ya betul. Jawapan dia adalah caffeine. Okay, so sebelum kita pergi lebih lanjut adalah caffeine. Jawapan dia adalah caffeine Jadi dalam setiap kopi, tak kisahlah Minkef ke ataupun kopi yang kita minum kat mamak ke, semua ada caffeine semua ada caffeine. Ada satu perkara yang saya nak tekankan kat sini pada malam ni, bila kita sebut pasal caffeine, sebenarnya orang kita ni cepat takut bila kita sebut caffeine sebab kita selalu caffeine ni disinonimkan dengan benda-benda negatif, ataupun orang kata kalau makan caffeine terlebih banyak nanti kita boleh jadi insomnia, tak boleh tidur, masalah penghadaman lah, ataupun tangan jadi shaking. Ada setengah orang tak boleh minum caffeine sebab tangan shaking semua. Tapi sebenarnya caffeine bila kita minum dalam kuantiti yang betul ataupun kuantiti yang dibenarkan, caffeine sebenarnya ada banyak sangat advantages ataupun orang kata kebaikan-kebaikan khasiat untuk badan kita. Itu yang kita nak belajar ataupun kita nak share dengan lebih lanjut sikit pada malam ni apa yang caffeine boleh tolong kita dalam kehidupan seharian kita. Okay, jadi bila kita dengar caffeine, kita selalu takut. Kita rasa macam caffeine, banyak sangat caffeine ni bahaya. Tapi sebenarnya caffeine tu adalah satu bahan ataupun satu orang kata adalah satu sumber yang elok sebenarnya untuk badan kita. Okay, yang pertama sekali caffeine ni sebenarnya selain daripada biji kopi,
kopi, kita boleh juga dapat daripada ada lagi tumbuh-tumbuhan lain yang ada kafein. Contohnya kita ada daun teh, daun teh pun ada kafein, ataupun apa lagi, coklat. Coklat pun, dalam coklat tu ada kakao tu, itu pun ada kafein. Jadi bukan biji kopi saja, okey, banyak lagi benda-benda lain yang ada kafein. Tapi dalam biji kopi, kafein tu dia ada lebih daripada 60%. So memang biji kopi ni dia penyumbang terbesar untuk kafein. Jadi apa yang kafein boleh buat kat badan kita? Okey, yang pertama sekali, kafein ni dia adalah satu makanan untuk minda kita. Kalau macam kita orang apa yang kita selalu buat, kita makan kismis kan, nak bagi orang kata nak boost kita punya minda. Tapi sebenarnya kafein pun dia sangat bagus untuk kita punya brain, untuk kita punya minda. Okey, jadi yang pertama kenapa dia bagus untuk minda kita, sebab kafein ni sebenarnya okey, yang dalam kopi ni dia kaya dengan antioksida. Okey, so macam dalam saya punya sharing sebelum ni pun kita selalu sebut pasal antioksida. Antioksida ni apa? Okay, senang cerita, antioksida ni, anti tu maksudnya lawan, okay. Oksidan tu maksudnya apa-apa yang mengaratkan. So nak bagi senang contoh, antioksida ni kalau kita ambil apple kita belah dua apple tu, kita belah dua and then kita tinggal selama 15 minit. So kita boleh tengok apple tu dia dah berubah jadi warna coklat, dia dah jadi brownish, dia dah jadi, orang kata apa, dah jadi semakin kuning. Kan sebab kita tinggal dia. Itu proses tu nama oxidation. Okay? Jadi antioksida ni maksudnya, jadi bayangkan kita punya sel-sel dalam badan jadi macam tu lah. Okay? Kalau tak ada antioksida, kita punya sel dalam badan ni boleh jadi macam apple tu lah. Bila kita belah dua, kita tinggal, dia akan jadi semakin buruk. Itu sama juga macam sel kita. Kalau tak ada antioksida, antioksida ni tak boleh nak lindung kita punya sel-sel dalam badan kita. So sel kita, bayangkan berbilion-bilion, trilion sel dalam badan kita tu, kalau tak lindungi, jadi macam apple tu lah. Okay, jadi kita nak buat, orang kata analogi ataupun nak bagi senang kita faham, antioksida tu macam tu. Okay, jadi bayangkan kita punya sel dalam badan kita, kalau tak ada benda yang untuk jaga dia, dia akan jadi macam apple tadi tu, dia akan jadi cepat rosak. Okay, sebab itulah kadang-kadang kita nampak tua dari usia kita sebab sel-sel dalam badan kita tu dah rosak. Dah jadi, ada yang mati awal pun ada sebab kita punya sel-sel dalam badan kita ni dah rosak. Jadi kafein dalam apa yang kita minum, kafein tu sebenarnya dia boleh tolong untuk lindungi badan kita daripada orang kata daripada kena oxidize macam apple tadi tu. Okey. Sekejap sebelum tu saya nak tutup dulu. Jadi macam tu lah. Okay, sama juga dengan badan kita. So badan kita bila tak ada antioksida ni, dia jadi macam tu lah. Dia akan jadi macam apple tu. Jadi fungsi kafein dekat sini, kafein tu dia tolong untuk lindungi badan kita daripada kerosakan sel. Okay, jadi kafein ni memang sangat-sangat kaya dengan antioksida. Okay, ada setengah kajian yang mengatakan kafein ni dia punya antioksida tu lagi tinggi daripada buah-buahan pun ada Jadi kafein ni adalah sumber, kopi adalah sumber kafein yang sangat elok lah. Okay? Dan yang kedua macam saya cakap tadi, dia guna untuk boost minda kita. Jadi macam yang saya cakap tadi, kafein ni dia memang orang kata apa, macam mind booster kita. Kita memang perlukan, tambah-tambah yang kerja office tak kisahlah yang kerja office ke, ataupun saya yakin sekarang ni partisipan malam ni, kita punya distributor kita ni bila dah biasa minum kopi pagi-pagi tu kena juga cari kopi. Kalau tak boleh berfikir, orang kata. Okey, jadi macam mana kafein tu sebenarnya dia boleh tolong kita untuk nak boost kita punya minda. Sebenarnya kafein dalam kita punya minda ni sebenarnya dia boleh tolong kita punya otak untuk respon dengan lebih cepat Jadi kafein tu dia boleh tolong untuk kita punya brain respon dengan lebih cepat. Jadi ada juga kajian yang bila diorang test bila macam diorang test, diorang sebenarnya diorang bandingkan antara orang yang minum kopi dengan orang yang tak minum kopi. Orang yang minum kopi ni, dia punya otak boleh berfikir lebih laju daripada orang yang tak minum kopi. Dan sebab kenapa? Sebab kafein tu lah. Kafein tu dia memang interact ataupun kafein tu dia memang bagi signal dekat otak kita supaya kita boleh berfikir dengan lebih laju. Jadi itulah kebaikan kafein. Kafein tu memang bagus untuk kita punya minda kita Jadi jangan takut bila dengar pasal kafein. Kafein
very good bahan dalam kopi. Jadi jangan takut. Okay. Dan juga ada juga kajian yang mengatakan bila kita minum kopi ni, bila dalam kopi ni dia ada caffeine, dia boleh bantu untuk kita punya memori, untuk kita punya orang kata apa, untuk kita punya memori lah. Dia boleh tolong untuk memori kita, memori jangka pendek. So kalau selalunya bila kita meningkat usia semakin tua kita jadi cepat lupa kita jadi cepat lupa, kita jadi cepat orang kata sikit-sikit macam dah hilang fokus, sikit-sikit macam tak boleh fokus. Jadi caffeine ni bila kita minum, dia boleh tolong untuk brain kita ni kuatkan lagi kita punya memori kita untuk jangka masa pendek, bukan untuk jangka masa panjang lah. Tapi untuk jangka masa pendek memang ada kajian kata kalau minum dia boleh tolong untuk kuatkan lagi memori kita. Itu yang bagusnya pasal caffeine ni. Okay? Dan juga mungkin kalau anda perasan kenapa kalau anda tengok orang kata kadang-kadang pelukis ke ataupun siapa kalau macam pelukis ataupun siapa-siapa yang nak cari ilham pada waktu malam, dia orang selalu akan minum kopi, perasan tak? Okay, ataupun teh lah, tapi teh tak selalu sangat orang minum, orang selalu minum kopi. Jadi kenapa orang-orang ni nak cari ilham tak kisahlah pelukis ke ataupun siapa-siapa je lah yang nak mencari ilham ataupun idea, dia akan cari kopi benda pertama. Sebabnya caffeine dalam kopi tu sebenarnya dia boleh tolong hantar signal dekat otak kita untuk berfikir dengan lebih laju. Sebab itulah kadang-kadang bila kita tengok orang tua-tua, taklah orang tua-tua, kita tengok orang-orang kita selalunya kalau macam nak lepak ataupun nak relax, kita akan relax minum kopi dekat luar kan. Jadi kenapa minum kopi? Sebab caffeine tu sendiri sebenarnya dia boleh tolong dekat kita punya brain. Dia nak bagi boleh berfikir lebih laju. Okay? Dan juga kopi, kajian menunjukkan kopi dapat membantu mengurangkan risiko tekanan ataupun depression. Depression ni dia lebih kepada kemurungan lah ataupun tekanan. Tekanan. Depression ni sekarang ni sangat-sangat orang kata sangat tak asing dalam kalangan kita. Kadang-kadang orang kaitkan depression ni dengan agama, macam-macam lah orang kaitkan. Tapi sebenarnya depression ni kalau secara saintifiknya orang yang ada depression ataupun kemurungan ni sel-sel saraf dia ada yang dah rosak. Jadi caffeine ni sebenarnya dia boleh tolong untuk mengurangkan risiko sel saraf yang rosak tu bagi orang yang ada depression. Orang yang ada depression ataupun tekanan memang saintis dah buktikan kalau minum caffeine dia boleh kurangkan kerosakan sel-sel saraf tu. Sebab kena ingat setengah orang yang ada kemurungan, yang ada depression ni bukan sebab dia minta, tapi sel saraf dia yang dah rosak. Okay, jadi minum caffeine memang saintis dah buktikan very good drink untuk kita punya brain. Okay, jadi jangan takut. Okay, seterusnya apa yang caffeine ni boleh buat lagi untuk kita? Okay. Seterusnya caffeine macam saya cakap tadi dia boleh bantu untuk tingkatkan fokus dan juga alertness. Apa maksud alertness? Alertness ni orang kata dalam keadaan yang berjaga-jaga. Okay. Saya juga nak kongsikan ada satu kajian ni juga. Ada satu kajian kalau tak silap saya dekat US diorang test ada dua kumpulan, satu kumpulan minum kopi, satu kumpulan tak minum kopi. Lepas beberapa jam, diorang test dan bila diorang tengok sebenarnya orang yang minum kopi ni respon dia lebih cepat, dia lebih berhati-hati ataupun bila orang tanya soalan tu dia cepat tangkap berbanding dengan orang yang tak minum kopi. Jadi itu adalah kesan yang caffeine boleh buat dekat otak kita. Dia boleh bantu untuk kita fokus. Sebab itulah tambah-tambah kalau kita nak membaca ataupun kalau kita ada anak-anak yang tengah ambil SPM ke, yang tengah nak ambil exam ke apa-apa, kadang-kadang diorang nak minta kopi. Kopi tu selain daripada dia boleh tolong untuk bagi tak mengantuk, dia juga boleh tolong untuk bagi fokus. Tapi kita tak sedar benda ni. Tapi sebenarnya yang duk buat kerja ni, yang duk bagi kita boleh fokus ni adalah caffeine. Caffeine tu sendiri yang sebenarnya yang hantar signal pergi ke brain kita nak tolong untuk kita fokus. Alright. Yang seterusnya, satu dos. Yang bawah ni macam yang saya cakap tadilah. Memang caffeine ni dia boleh bantu untuk nak kuatkan lagi memori kita untuk jangka masa pendek. Alright, sebelum tu kita
Okey, seterusnya yang tak ada dalam slide ini yang saya juga nak kongsikan apa lagi yang kafein ni boleh buat Kalau anda perasan, bila kita minum kopi, bila kita minum kaf kenapa kita rasa kita lebih bertenaga ataupun kenapa kita rasa macam kita jadi lebih kuat? Maksudnya macam dah tak lemau, dah tak lesu. Sebab apa bila kita lemau, bila kita lesu, kita cari kopi. First thing yang kita cari adalah kopi. Sebab bila kita tengok dari sudut kajian saintifik sebenarnya kafein ni dia boleh tolong untuk block satu enzim ni. Kita ada satu enzim yang dinamakan adenosine ni. Bila kita letih, enzim tu dia akan dihasilkan dengan lebih banyak. Tapi bila kita minum kafein, bila kita minum kopi, kafein dalam kopi tu dia boleh block enzim yang letih tadi tu, sebab tu kita jadi bertenaga. Sebab semua orang kata signal-signal letih tu dah di-block. Okay, kafein dia akan block signal letih tu, dia akan bagi boost energy untuk kita. So dia juga boleh tingkatkan dopamin. Kalau pernah dengar dopamin tu adalah hormon happy orang kata. Orang kata kalau kita happy, kita punya hormon dopamin tu banyak. Jadi memang kafein pun boleh bantu untuk tingkatkan lagi. Okay, yang seterusnya, apa lagi yang kafein boleh tolong kita yang tak ada dalam slide yang saya nak kongsikan secara lisan lah. Okay. Yang seterusnya, kopi juga ataupun kafein, berdasarkan kajian kafein ni boleh tolong untuk bakar lemak. Ini point yang semua orang nak dengar ni. Kopi boleh tolong untuk bakar lemak ataupun sebenarnya yang duk buat kerja tu adalah kafein. Kafein yang sebenarnya duk tolong yang bakar lemak tu. Jadi kalau anda semua pernah pergi beli suplemen dekat farmasi, kalau anda semua pernah pergi nak cari ubat kurus, kalau anda pergi farmasi nak cari ubat kurus, farmasis akan suggest dekat anda untuk cari suplemen macam green coffee contohnya. Kalau anda perasan, semua suplemen-suplemen ni, kalau anda pusing belakang kotak tu, benda first kali dia akan tulis adalah kafein. Sebab memang kafein ni secara kajiannya mendapati dia memang boleh tolong untuk bakar lemak kita sebab dia boleh tingkatkan metabolisme badan. Okay, dia boleh boost metabolisme badan. Sebab tu bila orang minum kopi kadang-kadang dia kata macam dia tolong badan dia macam bakar lemak. Kenapa? Sebab dia punya metabolisme tu tinggi. Maksudnya badan kita bila kita minum kopi, kafein tu dia boleh tolong bakar lemak lebih laju berbanding orang yang tak minum kopi. Okay, jadi orang yang minum kopi ni, kafein dalam badan dia tu tolong nak bakar lemak dengan lebih laju. Dia boleh tolong untuk tingkatkan metabolisme badan. Okay. Jadi sebab itulah kita tengok kita punya di kalangan anda semua yang suka minum kita punya Mincaf ni. Okay. Orang kata set kurus kita. Kenapa? Sebab itulah kafein. Kafein dalam kopi tu sebenarnya dia boleh tolong untuk bakar lemak. Okey, jadi saya rasa Yang seterusnya juga tingkat tenaga tadi saya dah terangkan macam mana kopi tu boleh bantu tu untuk tingkatkan tenaga Dan selain pada tu juga kalau anda perasan minuman-minuman tenaga yang ada dekat pasaran yang dalam tin, contohnya ada banyaklah minuman-minuman yang famous dalam tin ke dalam botol kaca ke. Sebenarnya minuman-minuman bertenaga yang carbonated ni diorang memang letak kafein dalam tu sebab kafein memang boleh bantu untuk tingkatkan energi kita. Okey, selain daripada dia boleh tolong untuk kurang rasa ngantuk, kurang rasa letih, kafein ni juga dia boleh tolong untuk tingkatkan tenaga kita. So macam mana dia tolong nak tingkatkan tenaga kita? Sebenarnya atlet-atlet pun memang diorang akan ambil kafein untuk tingkatkan tenaga kita, untuk tingkatkan tenaga diorang. Dan kalau macam tengok air-air dekat pasaran pun memang letak banyak kafein dalam tu. Kafein sebab apa? Sebab dia boleh tolong nak tingkatkan, nak kick tenaga kita tu. Sebab tu pagi-pagi tak dapat Mincaf tak sah kan? Sebab rasa lemau. Jadi bila kita minum kopi tu dia boleh tolong kick kita punya tenaga tu jadi lebih kuat. Jadi sebab tu dah tak hairan kalau atlet ke ataupun orang-orang yang nak pergi gym ke, especially diorang akan cari minuman yang ada kafein dekat dalam. Sebab kafein tu sendiri yang tolong untuk boost tenaga tu Okay. Okay, jadi yang seterusnya, menurut Harvard School, Harvard kata, kalau kita nak cari kopi yang bagus, so kajian daripada Harvard sendiri, yang diorang sendiri yang cakap, kalau kita nak cari kopi yang bagus, apa yang menentukan kopi tu bagus ke tidak?
satu ciri pertama, ciri utama yang Harvard School ketengahkan adalah kalau nak cari kopi yang bagus, kena tengok jenis biji kopi ataupun ramuan yang digunakan. Okay, kenapa biji kopi itu penting? Nanti kita akan pergi dengan lebih lanjut. Kenapa Harvard School ditekankan minum kopi, kalau nak cari kopi yang bagus, kena ambil biji kopi yang elok. So ada sebab dia, nanti kita akan pergi dengan lebih lanjut. Tapi sebelum tu, berdasarkan kajian daripada Harvard School juga, mereka juga nyatakan yang kalori, gula dan lemak tepung dalam kopi buatan sendiri dia boleh block manfaat kesihatan yang terdapat pada kopi asli. Maksudnya kat sini, dia nak terangkan yang sebenarnya kopi yang kita buat sendiri dekat rumah tu kadang-kadang bila kita beli kopi yang asing, kita beli serbuk asing, gula asing. Lepas tu bila kita buat sendiri kopi ni, kadang-kadang kita letak susu pekat lah, susu cair lah. Lepas tu kalau tak puas lagi, kalau nak bagi ala-ala kedai, letak whipping cream, letak segala jenis cream, and then letak chocolate sauce bagai. Itu sebenarnya, dia dah, semua benda-benda tu sebenarnya dia dah block apa kebaikan yang ada pada kopi tu sebenarnya. Jadi sebab itulah berdasarkan Harvard School sendiri, mereka tak galakkan kalau nak buat kopi dekat rumah tu letak segala jenis gula, susu, semua tu diorang memang tak galakkan. Sebab kopi yang kita buat sendiri kat rumah, kalau tak pilih elok-elok, dia sebenarnya dia punya keburukan tu lebih banyak daripada kebaikan. Okay? Sebab kita tahu macam saya cakap tadi, awal-awal tadi kita dah share macam mana caffeine dalam kopi tu sangat beneficial ataupun sangat bagus untuk badan kita. Jadi bila kita buat sendiri kopi dekat rumah, tak semestinya apa yang kopi yang kita bancuh tu dah letak segala krim, dah letak segala maple syrup ke apa dalam tu, kita anggap kopi tu masih sama, tapi sebenarnya tidak. Dia lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Jadi kena hati-hati masa kita pilih kopi tu sendiri. Dan juga sebenarnya tadi saya lupa nak sharekan, bila kita minum kopi ni, sebenarnya kalau nak rasa kesan caffeine tu, sebenarnya caffeine tu dia akan take effect paling laju 15 minit. Okay, sebab tadi saya ada nampak ada terbaca komen pasal orang tanya mengenai caffeine tadi. Okay, sebenarnya bila kita minum kopi ni, sebab dalam kopi tu ada caffeine, caffeine tu dia akan bertindak dalam badan kita selama paling awal 15 minit. So sebab tu macam bila anda minum satu hirup tu, dia tak direct anda boleh jadi segar. Tak. Dia ambil masa sikit untuk badan kita proses untuk terima signal pergi ke otak. Jadi paling laju kita punya badan kita boleh boleh effect ataupun boleh react dengan caffeine tu paling awal 15 minit. Okay? Ada yang sampai sejam, ada yang 30 minit. Jadi badan setiap orang tak sama. Badan manusia, Allah jadikan lain-lain. Ada yang minum caffeine, ada yang minum kopi lepas sejam baru rasa segar. Ada yang minum kopi sekejap je dah segar. Okay? Jadi dia punya kesan dalam badan kita tu lebih kurang dalam 6 jam. Jadi mungkin lepas dah beberapa jam tu kesan tu dah hilang. Sebab caffeine tu dah hilang. Okay. Jadi jadi semua orang okay setakat ni? Pasal caffeine semua dah clear kan? Okay, ada yang campur dengan Milo. Kalau campur dengan Milo, dia rasa mocha lah Okay? Tapi kalau macam dekat shop, kalau Mincaf campur dengan Milo, kita tak pernah try. Tapi Mincaf campur dengan Shake Me Coco memang rasa mocha. Itu confirm sedap, confirm tak ada gula. Okay, untuk siapa yang nak try. Okay, jadi ini adalah antara ciri-ciri kopi yang Harvard School sarankan. Okay, apa jenis kopi yang terbaik untuk anda. Jadi sebab itulah dekat shop ni sebenarnya anda tak perlu risau pasal kandungan gula, kandungan kalori semua tu. Sebab memang kopi yang kita buat memang ikut ciri-ciri ataupun standard macam yang Harvard School cakap tadi. Okay, sebab dia kata kalau nak kopi yang bagus, pertama sekali tengok biji kopi, dan yang kedua, kopi tu sendiri kandungan gula, susu dalam tu tak boleh banyak. Okay, baru kita boleh dapatkan khasiat kopi tu. Dan dekat Shom ni, kita dah develop dah bertahun-tahun. Okay, semua orang tahu kopi Mincaf ni, dan juga yang terbaru kita ada enhanced formula, Mincaf enhanced formula.
yang memang orang kata jadi viral dekat kalangan kita punya distributor, sebab kopi baru dan juga memang saya yakinlah mungkin semua orang dekat sini pun dah rasa kopi baru kita ni. Jadi saya nak share dengan lebih lanjut hari ni apa kopi Mincaf yang Syom keluarkan ni, apa kebaikan dia ataupun apa manfaat yang kita boleh dapat. Sebab tadi kita dah tengok apa yang caffeine boleh buat dekat badan kita. Kita boleh tengok caffeine is a very good orang kata sumber untuk badan kita, dan bila kita minum Mincaf ni lagi bertambah lagi kebaikan yang kita boleh dapat, yang saya nak kongsikan pada hari ni. Okey. Jadi walaupun yang berada dalam room ni lagi lama dari saya dekat Syom ni, yang memang dah hafal lah. Okey, yang dah boleh hafal lah dalam Mincaf ni ada apa, tapi malam ni kita refresh lagi supaya orang kata bila lagi banyak kali masuk dalam otak kita tu, kita jadi lebih fresh. Alright? Okey. Jadi ini adalah 2 Mincaf yang Syom keluarkan yang saya yakin semua orang suka, favourite semua orang. Sampaikan memang kita punya manfaat Mincaf ni ataupun bagus tak bagus produk yang Syom keluarkan ni, kita sampai kita menang award. Sebab memang segala kebaikan yang ada dalam Mincaf tu bila orang minum memang ada terbukti. Dan saya yakin kalau macam anda pergi cari, sebab saya yakin di kalangan anda semua ni dah lama, dah bertahun-tahun minum Mincaf. Bila dah biasa minum Mincaf tu, bila rasa kopi lain dekat pasaran, dia dah jadi kopi lain tu rasa serba tak kena. Jadi macam manis sangat lah, tak cukup itulah, tak cukup inilah, rasa gula lah. Bila minum Mincaf, kita dah sebati dengan badan kita. Okay, sebab kita tahu Mincaf ni dia punya kebaikan dia memang banyak. Okay, bukan setakat nak bagi tenaga, tapi kebaikan dia lebih daripada itu yang kita akan kongsikan dengan lebih lanjut hari ni. Okay, jadi kita tahu di sebalik kehebatan Mincaf, tajuk utama kita malam ni juga adalah garam buluh. Kita terima banyak juga soalan mengenai pengguna Mincaf yang mungkin baru nak kenal Mincaf. Apa perbezaan, apa orang kata adakah garam buluh yang produk kita guna, Mincaf lama dengan Mincaf Enhanced Formula ni, adakah garam buluh dia sama? Jawapan dia, ya, garam buluh yang kita gunakan masih sama, tetapi garam buluh yang kita gunakan untuk Mincaf Enhanced Formula ni, dia berkali-kali ganda lebih upgraded. Okay, kita upgrade dia lebih elok daripada yang sebelum ni. Yang sebelum ni masih kekal maintain, masih elok macam biasa, tapi yang baru ni kita ada beberapa teknologi ataupun ada beberapa pembaharuan yang kita buat yang saya akan kongsikan sekarang ni. Okey, jadi kita tahu di sebalik kehebatan Mincaf ada garam buluh. Sebab itulah kita ni the only kopi garam buluh yang ada dekat pasaran. Sebab kebaikan yang kita dapat tu bukan sahaja daripada caffeine macam yang saya cakap tadi, tapi bila kita minum Mincaf, kebaikan caffeine kita dapat yang pertama. Yang kedua, kita dapat kebaikan garam buluh. Itu yang special Mincaf berbanding dengan kopi-kopi lain dekat pasaran. Memang kalau kita nak cari kopi yang ada caffeine tu, semua kopi ada. Tapi kenapa Mincaf ni lain? Mincaf ni sebab ada garam buluh. Dan garam buluh yang kita guna ni bukan garam bukit ke, bukan garam yang biasa yang kita tengok, tapi garam ni memang kita terbangkan jauh daripada Korea, kita letak dalam kita punya Mincaf tu. Okey, jadi untuk pengetahuan anda semua yang masih baru dalam Syom ni, mungkin yang tertanya-tanya, kenapa kita ambil garam buluh ataupun bamboo salt dari Korea? Kenapa Korea? Kenapa bukan garam bukit ke, kenapa bukan garam lain? Okey, untuk pengetahuan anda, dekat Korea untuk siapa yang selalu tengok K-drama, selalu tengok Korean drama, mesti tahu kan, memang dekat Korea ni mereka banyak makan makanan yang diperap. Kalau anda perasan makanan dekat Korea ni dia punya colour dia warna-warni, colourful. Tapi kenapa orang suka makan makanan mereka ni? Sebab makanan mereka tu cukup rasa. Dan salah satu sebab ataupun salah satu benda yang mereka selalu buat adalah mereka akan perap dulu. Okay? Sebagai contoh kita tengok kimchi. Kimchi pun orang Korea akan perap. Dan bila perap, mereka akan masukkan garam. Jadi antara garam yang popular dekat Korea adalah garam buluh. Memang secara tradisional, memang dah berpuluh-puluh tahun, memang dah beribu-ribu tahun, orang Korea gunakan garam yang daripada buluh. Garam buluh tu dalam masakan.
okey, dan juga untuk tujuan perubatan. Jadi sebab kenapa Syam pilih nak pakai garam buluh dari Korea ni, sebab dekat Korea tu sendiri garam buluh ni dinobatkan sebagai makanan kesihatan mereka. Jadi orang-orang kita ni kadang-kadang kita takut bila kita dengar garam, sebab garam ni kita tahu kalau terlebih makan garam dapat boleh risiko untuk dapat penyakit itu dan ini. Tapi untuk orang Korea sendiri, mereka jadikan garam buluh tu sebagai makanan kesihatan. Okey, kalau dekat sini kita sangat takut dengan garam. Okey, bila dengar garam dia tak nak, takut sangat dengan garam ni sebab sebab banyak risiko. Tapi dekat Korea memang garam buluh ni diorang jadikan makanan kesihatan ataupun medicational food. Okay, sebab ada banyak khasiat garam buluh ni. Sebab itulah Syam pilih garam buluh, tak pilih garam lain. Okay. Okay, yang kita patut takut adalah garam biasa. Okay, garam buluh kita tak patut takut, kita patut suka lagi. Dan kenapa orang Korea mereka tak takut nak perak makanan pakai garam buluh? Kenapa mereka selalu sangat jadikan garam buluh ni sebagai makanan harian? Sebab ini. Okay, cuba tengok dekat skrin sekarang ni perbezaan antara garam biasa dengan garam buluh. Kenapa orang Korea begitu agung-agungkan garam buluh ni berbanding garam biasa? Okay, yang kita patut takut adalah garam yang di sebelah kiri, iaitu garam biasa. Garam biasa hanya ada sodium dan juga chloride. Okay, sodium chloride ataupun itu adalah nama saintifik bagi garam. Tapi kalau garam yang biasa, yang kita tengok dekat kedai pasaraya biasa tu memang ada sodium dan chloride sahaja. Tapi cuba anda bandingkan garam yang di sebelah kiri dengan garam di sebelah kanan. Cuba tengok garam sebelah kanan tu dia ada sampai 9 mineral tambahan berbanding dengan garam di sebelah kiri. Sebab itulah orang Korea, okey, bukan setakat orang Korea je, orang Syam ni, okey, kita sendiri pun suka garam buluh ni. Sebab garam buluh ni dia punya mineral dia memang bayangkan 9 kali ganda lebih banyak daripada gula biasa, daripada garam biasa. Okey, sebab garam buluh ni kita ada banyak sangat mineral yang datangnya secara semula jadi. So bila kita minum tu automatically kita akan dapat kebaikan mineral tu dalam badan kita. Sebab tu kalau anda boleh tengok, kalau boleh baca, kalau boleh nampak, kalau terlalu kecil, tak apa, kita akan share slide ni nanti. Kalau macam anda boleh tengok bamboo salt ataupun garam buluh, mineral yang ada bukan setakat sodium chloride, tapi dia juga ada magnesium, kalsium, fosforus, semua ni memang ada dalam garam buluh. Memang dah ada dalam garam buluh. Jadi kalau kita minum, memang secara automatik kita akan dapat kebaikan mineral ni. Okay, jadi sekarang dah boleh tengok perbezaan. Kenapa orang Korea suka sangat garam buluh ni. Dan sebab tu kita dekat Syam, kita ambil garam buluh ni, kita letak dalam kopi kita. Bukan setakat kita dapat manfaat kafein, tapi kita juga dapat manfaat mineral-mineral ni daripada garam buluh. Okay, jadi kita nak recap balik ataupun kita nak refresh balik malam ni macam mana kita ambil garam buluh yang kita masukkan dalam Mincaf baru ni. Sebenarnya dua-dua Mincaf pun kita tahu dua-dua Mincaf ada garam buluh. Tetapi untuk Mincaf yang baru, Mincaf Enhanced Formula ni, kita ambil garam buluh yang dia punya teknologi tu berganda-ganda lebih moden orang kata, ataupun lebih upgraded lah teknologi. Okey, jadi kita tahu 3 bahan utama yang kita gunakan untuk penghasilan garam buluh ni. Okey, garam buluh dalam Mincaf ni kita ambil 3 bahan utama. Yang pertama kita ambil garam laut daripada laut di Korea. Okey, so kita ambil garam ni daripada laut tu dekat Korea. Memang tak jumpa dekat Malaysia. Okey, kita ambil daripada Korea. Dan yang kedua, pokok buluh yang kita guna, sebab nama pun bamboo salt, so pokok bambu ataupun pokok buluh tu kita ambil yang berusia 3 tahun. Okey, jadi kita tak ambil pokok buluh yang sembarangan, yang muda-muda kita tak ambil. Sebab apa? Sebab apa kena tunggu sampai 3 tahun baru boleh ambil, baru boleh buat garam buluh kita ni? Sebab pokok buluh bila dia lagi tua, okey, bila kita tunggu sampai dia berusia 3 tahun, dia punya kandungan mineral tu lagi banyak berbanding dengan garam buluh yang berusia muda. Sebab tu dekat Syam ni, kita punya teliti tak teliti tu,
kita nak make sure mineral yang kita dapat dalam garam tu banyak, kita tunggu sampai pokok buluh tu dia berumur 3 tahun, baru kita tuai. Tuai lah kot bahasa yang sesuainya, ataupun baru kita petik, bukan petik, baru kita ambil lah, senang cakap baru kita ambil pokok buluh tu, baru kita gunakan untuk buat garam buluh ni. Sebab dalam pokok buluh tu sendiri dia punya mineral tu sangat banyak. Tapi kena kita tunggu sampai 3 tahun dulu baru boleh dapat banyak mineral. Okey. Dan yang seterusnya kita akan pakai tanah liat merah. Tanah liat merah ni nanti kita akan tengok apa yang tanah liat merah ni kenapa kita guna untuk kita punya penghasilan garam buluh ni. Okey. So ini adalah proses macam mana kita hasilkan garam buluh ni. Okay, so saya tengok komen sekarang tengah rancak sekarang ni. Okay, kita punya panel akan menjawab soalan. Okay. Okay, jadi ini adalah proses macam mana kita ambil garam buluh yang dalam minkef tu. Kalau macam anda boleh tengok, sebenarnya proses kita nak buat minkef ni sangat-sangat, orang kata apa, sangat teliti. Kita bukan ambil garam biasa-biasa, ambil letak siap tak. Sebenarnya garam tu sendiri, garam buluh yang kita ambil tu sendiri, garam buluh tu dah lalui banyak proses. Barulah dapat final product tu baru kita letak dalam minkef. Okay, jadi untuk yang baru lagi dekat Syom, saya nak cerita dengan lebih, orang kata dengan secara ringkas lah macam mana garam buluh dekat Hi-O ni kita ambil. Yang pertama sekali macam saya cakap tadi, langkah yang pertama kita ambil garam buluh yang daripada Laut Korea. Okay, so kita tak ambil daripada laut sembarangan. Laut dekat Korea tu pula memang yang bukan laut yang orang mandi-manda tu, tak, bukan laut orang mandi. Tak, laut tu memang ditutup, memang khas untuk ambil garam sahaja. Jadi memang bersih, memang tak ada pencemaran laut dekat Korea tu. Pertama dekat Korea dia ada banyak musim, okey, jadi memang bersih, dia memang tak ada masalah pencemaran langsung. Jadi kita ambil garam daripada Laut Korea, yang kemudian kita ambil pokok buluh macam saya cakap tadi, pokok buluh yang berusia 3 tahun. Okey, bila kita dah ambil pokok buluh yang betul-betul, orang kata yang betul-betul matang, yang betul-betul banyak mineral, kita belah dia, kita bahagi dua, buat macam lemang tu. Tapi lemang kita potong secara memanjangkan, ini kita potong secara atas tu. Jadi bila dia potong, kita masukkan kita punya garam tu ke dalam bambu. So boleh tengok gambar nombor 3 ni. Okay, lepas kita dah belah dua kita punya pokok buluh, kita masukkan garam tu ke dalam ni. Kita masukkan dengan padat. So lepas kita dah masukkan garam buluh ni, so kita ambil tanah merah, tanah liat tadi tu. Tanah liat tu kita tutup permukaan atas tu. Maksudnya tanah liat tu, okey, tanah liat tu kita seal dia. Okey, sebabkan bila kita masukkan garam tu ke dalam bambu, dia akan terbuka kat atas. So kita akan seal dia, kita akan gam dia. Gam dia, tak nak bagi tercemar, kita gam dia dengan tanah liat merah. Okey, tanah liat merah ni memang bersih, memang tak ada pencemaran. Tanah liat tu sendiri pun ada kebaikan dia sendiri. Kemudian bila kita dah seal semua, boleh tengok gambar nombor 5 ni, bila dah seal, dah tutup dia, kita akan bakar menggunakan kayu pine. So kayu yang kita guna ni kan selalunya kalau orang pergi berkemah ke, kita akan pakai kayu api biasa kan, nak nyalakan api kita akan pakai kayu api. Tapi untuk proses nak buat garam buluh Hi-O ni, kita pakai kayu pine. Kayu tu sendiri ada khasiat dia. Teliti tak teliti kita guna. So, bila kita dah tutup dia, dah seal elok-elok, kita bakar menggunakan intense high heat. Ini adalah teknologi baru yang saya nak perkenalkan, yang sebelum ni tak ada dekat garam buluh yang sebelum ni. Sebab kita tahu garam buluh yang kita gunakan untuk Minkef Enhanced Formula ni adalah garam buluh yang upgraded teknologi. Jadi salah satu teknologi yang kita upgrade, salah satu teknologi yang kita tambah baik adalah dinamakan intense high heat. So intense high heat tu macam nama dia sendiri cakap, dia sangat intense. Kita bakar dia suhu melebihi 1500 darjah Celsius. Jadi bayangkan gambar nombor 5 ni, kalau api biasa pun tak sampai 1000 kadang-kadang. Tapi bayangkan kita tingkatkan lagi dia punya suhu tu, kita bakar sampai 1500 darjah Celsius. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya kalau
apa fungsi kita buat intense high heat ni, kenapa intense high heat ni special daripada yang lain. Okay, sebabnya dekat sini, kalau kita tak pakai intense high heat, kalau kita tak pakai suhu yang tinggi, kita tak akan dapat mineral yang banyak. Okay, jadi bila kita buat teknologi baru, intense high heat ni, teknologi ni make sure mineral-mineral yang ada dalam garam buluh tu, dalam buluh tu sendiri kita boleh dapat secara maksimum. Maksudnya dekat sini lagi tinggi temperature yang kita guna untuk bakar, lagi banyak mineral-mineral yang kita boleh dapat. Maksudnya kita extract lebih banyak mineral daripada buluh yang kita bakar tu. Jadi itulah sebab kenapa kita guna intense high heat. So macam yang nama dia cakap, intense high heat memang betul-betul panas. So kita make sure bila kita bakar dekat situ memang betul-betul panas supaya semua mineral tu kita dapat. So bila kita dah dapat mineral tu, okay, so garam tu dia akan jadi keras. So jadilah bamboo salt kita ataupun garam buluh kesayangan semua distributor dekat Shom ni. Jadi setakat ni semua clear kenapa kita pakai intense high heat. Kalau anda semua perasan dekat video-video yang kita tunjukkan sebelum ni pun memang kita highlight kan intense high heat ni. Kenapa kita guna intense high heat? Sebab yang saya cakap tadi, sebab kita nak make sure bila kita bakar pokok buluh yang ada garam tu, kita dapat semua mineral tu secara maksimum ataupun kita boleh dapat lebih banyak. Okay, jadi setakat ni semua faham kenapa kita pakai intense high heat. Sebab saya yakin bila kita perkenalkan intense high heat yang baru ni, mungkin ada yang tertanya-tanya apa fungsi intense high heat tu. Okay, jadi bila kita pakai temperature yang tinggi, okay, jadi garam yang kita dapat tu dia lagi berkualiti. So dia lagi banyak khasiat, lagi banyak mineral. Okay, okay, jadi kita tahu tadi garam buluh ni memang banyak sangat dia punya mineral dalam dia. Okay, jadi macam yang saya kongsikan ke awal-awal tadi, berbanding dengan garam biasa, garam buluh ni dia punya mineral dia ada sampai 9. Jadi salah satu ataupun antara mineral yang berfungsi untuk badan kita, apa yang dia tolong adalah zinc dan juga selenium. Okay, jadi dalam banyak-banyak 9 tu ada dua mineral yang berfungsi untuk tolong immune system kita. So immune system tu apa? Immune system tu adalah sistem ketahanan badan. Okay, jadi memang yang saya cakap tadi, sebab tu Mincaf ni dia special daripada kopi-kopi lain. Sebab bila kita minum Mincaf ni, kita dapat manfaat kafein dan juga kita dapat manfaat garam buluh. Garam buluh tu saja dah ada banyak sangat kebaikan yang boleh bagi dekat badan kita. Jadi best tak best bila minum Mincaf, dalam Mincaf tu ada garam buluh. Mineral-mineral dalam garam buluh tu sendiri boleh tolong untuk bagi kebaikan dekat badan kita. Jadi salah satu kebaikannya dia boleh kuatkan immune system kita ataupun sistem imun. Jadi sebab apa? Sebab dalam Mincaf ni dia ada mineral yang dinamakan zinc dan juga selenium. Zinc dan juga selenium ni dia boleh bila masuk dalam badan kita, diorang ni boleh tolong untuk kuatkan lagi sistem kekebalan kita. Jadi sistem kekebalan kita boleh jadi lebih kuat dan juga dia boleh tolong badan kita lah daripada sebarang virus ataupun penyakit. So dia boleh tolong untuk kuatkan lagi sistem imun kita. Okay. Okay. Jadi yang seterusnya, kalau macam ada yang ingat awal-awal tadi kan saya ada kongsikan kajian daripada Harvard School ni cakap nak pilih kopi yang elok, kalau nak pilih kopi tu elok ke tidak, pilih yang dia punya biji kopi dia. Itu ciri-ciri pertama yang Harvard School sendiri cakap. Kalau nak pilih kopi yang elok, tengok dia punya biji kopi. Jadi dekat Mincaf ni pula ada biji kopi yang kita gunakan. Okay, biji kopi yang kita gunakan ni sama juga, kita pilih bukan yang biasa-biasa. Kita memang macam saya cakap dari awal tadi, proses pembuatan Mincaf ni sangat-sangat teliti. Kita pilih satu persatu nak make sure semua bahan tu kita dapat kebaikan untuk badan kita. So salah satu perkara unik mengenai Mincaf ni adalah biji kopi yang kita gunakan. Okay, jadi kita semua tahu biji kopi yang kita gunakan nama dia Robusta. Robusta punya biji kopi. Okay, selain daripada Robusta lah saya nak tanya.
anda semua malam ni, sebab saya tengok ramai malam ni yang aktif dekat chat room ni sebab kita ada panel untuk menjawab soalan kan. Okey, saya nak tanya pula. Selain daripada biji Robusta, apa lagi biji kopi yang famous yang anda pernah dengar dekat pasaran? Selain daripada Robusta, apa lagi? Malam ni saya rasa semua orang minum Mincaf ni sebab tu kita punya brain kita berfungsi dengan lebih laju. Saya tanya tak sampai satu saat dah ada orang jawab Arabica. Betul. Arabica adalah satu lagi biji kopi yang famous dekat pasaran selain daripada Robusta. Okay, so bear in mind dekat dalam Mincaf kita pakai Robusta. Tapi ada lagi satu yang famous yang dinamakan Arabica. Mungkin ada yang kita tanya-tanya kenapa kita tak pakai Arabica. Kenapa kita pilih dalam banyak-banyak biji kopi, kenapa kita pilih Robusta. So saya nak kongsikan sikit. Sebenarnya bila kita nak banding Robusta dengan Arabica ni, dia adalah dua orang kata totally different lah. Okay, dari segi rasa dia semua lain. Okay, apa yang membuatkan Robusta ni lagi special berbanding dengan Arabica yang sebab kita pilih adalah Robusta ni, biji kopi yang kita pilih ni, Robusta ni sebenarnya dia lebih pahit berbanding dengan Arabica. Jadi bila dia lebih pahit, Robusta ni juga dia ada satu rasa, kalau bahasa Inggeris dinamakan nutty ataupun rasa macam kacang sikit. Okay, jadi biji kopi Robusta ni kalau berbanding dengan Arabica, dia rasa lebih kacang, lebih pahit sikit dan juga dia lebih creamy berbanding dengan Arabica. So Arabica, dia punya kopi dia rasa lebih fruity, lebih manis dan dia macam ada sedikit rasa asid sebenarnya, acidic sikit. Jadi kalau dari segi nak tanam pula, okay, kalau dari segi proses penuaian pula, biji kopi pokok Robusta, pokok biji kopi Robusta ni dia susah nak dapat, dia susah nak diserang serangga berbanding dengan pokok Arabica. Okay, ataupun orang kata pest control lah. Kalau macam pokok dekat dari segi dia punya penuaian, pokok untuk biji kopi Robusta dia susah nak diserang serangga. Jadi kualiti dia lebih elok berbanding dengan Arabica sebab Arabica dia punya pokok dia senang serangga serang. Macam itulah dia punya pest dia tu dari segi pest control. Okay. Jadi itu dari segi rasa lah. Okay. Dan sebenarnya kalau macam anda tertanya-tanya kenapa kita tulis dekat kita punya brosur dirumus dengan biji kopi Robusta yang dipanggang sederhana hingga garing. Sebenarnya untuk pengetahuan anda semua, sebab kenapa kita mention dia dipanggang sederhana hingga garing, sebenarnya ini adalah proses yang sangat-sangat penting. Kalau dalam proses pembuatan kopi, dia punya part di tengah panggang ni adalah yang penting sebab dia akan menentukan rasa dan juga dia punya aroma. Okay. Jadi aroma dan juga perasa untuk kopi ni dia ditentukan masa proses nak panggang biji kopi itu sendiri. Okay. Jadi dekat Syom ni biji kopi yang kita guna untuk Mincaf, dekat Mincaf biji kopi Robusta yang kita guna ni kita panggang ataupun bahasa Inggeris kita panggil roasted. Kita panggang sederhana hingga garing sebab kita nak make sure dia punya aroma dan juga perasa tu dapat dikekalkan. Sebab macam saya cakap tadi, untuk proses pembuatan kopi, ini adalah proses yang penting. Okay, kalau kita panggang terlalu lama, nanti dia punya rasa caramel tu akan hilang. Okay, sebab tu saya cakap kalau dekat Syom ni, okay, proses pembuatan Mincaf tu sangat-sangat teliti. Sampaikan sekecil-kecil orang kata pembuatan macam nak panggang ni pun kita tengok dengan teliti. So kita make sure dia tak terlalu lama sangat bila kita panggang. Sebab bila lama sangat dia punya mineral, dia punya segala gula semua dalam tu nanti dia akan lari. Okay, so kita tak nak rasa dia lari. Dan sebab tu kalau anda perasan bila kita bancuh Mincaf ni, dia punya bau dia tu wangi. Bau dia tu sebenarnya yang menentukan wangi tak wangi tu masa proses ni lah. Masa proses yang kita panggang kopi ni, okay, biji kopi Robusta tu sendiri yang membuatkan Mincaf kita ni wangi. Sebab tu kalau berbanding dengan kopi lain, sebab tu kalau macam kita bancuh Mincaf kan, boleh bau. Orang dekat sebelah kita boleh bau terus berbanding dengan kopi lain. Sebab biji kopi Robusta yang kita guna tu memang satu, sebab dia premium. Okay, memang
high quality lah yang kita ambil tu. Dan yang kemudian memang kita panggang, proses nak panggang tu sendiri yang sangat-sangat teliti. Sebab tu aroma dia kita boleh maintain wangi. Memang maintain sedap lah orang kata. Sebab cara panggang tu sendiri. Okay? Okay. Jadi, so kita dah tengok apa kelebihan tu. Okay? Apa kelebihan yang ada dekat kita punya mincaf. Okay, so tadi yang saya sentuh tadi untuk mincaf, kedua-dua mincaf lah. Dan juga untuk mincaf baru ni, okay, untuk mincaf baru, mincaf enhanced formula. Bila kita tengok gambar ni kan, saya tak tahulah apa yang anda rasa. Tapi kalau bagi saya, bila saya tengok gambar ni, dia rasa sangat fresh. Rasa macam era baru. Rasa macam sangat excited ya. Bayangkan kalau ada packaging lawa macam ni untuk mincaf baru, rasa dia pula lagilah orang excited. Okay. Jadi apa yang ada dekat mincaf enhanced formula? So untuk sekarang ni, untuk sesi yang sekarang ni, saya nak berkongsikan sedikit apa yang membuatkan mincaf ni berbeza daripada mincaf yang sedia ada ya. Okay. Yang pertama sekali, salah satu perubahan besar yang kita buat dekat mincaf enhanced formula ni adalah kita tukar pemanis dia. Kalau sebelum ni kita pakai pemanis dinamakan aspartame, untuk mincaf baru, mincaf enhanced formula ni kita pakai Sweetality. Sweetality ni sangat-sangat tak asing lagi lah untuk Shompreneur ni. Untuk family dekat Shom, untuk keluarga Shom ni, kita memang sangat-sangat kenal dengan Sweetality. Jadi nak bagi kita punya mincaf enhanced formula ni rasa lebih sedap, kita pakai Sweetality untuk rasa manis dia. Okay, kenapa Sweetality? Sebab kenapa kita guna Sweetality kita pun tahu. Bila kita bila kita makan Sweetality ni sebenarnya rasa manis tanpa bersalah sebenarnya. Okay, sebab selama ni kalau kita nak minum apa-apa ataupun nak makan apa-apa, bila rasa manis tu, ya Allah, rasa bersalah dekat badan tu tinggi. Tapi bila kita minum Sweetality, tak perlu rasa bersalah sebab Sweetality ni dia punya kalori dia 98% kurang daripada gula pasir biasa. Gula putih yang ada dekat pasaran tu, kalori dia memang tinggi. Tapi bila kita cipta Sweetality yang kita cipta ni, kita pakai proses ataupun teknologi yang kita buang kalori dia. So proses yang Sweetality lalui ni, kita buang kalori dia, 98% kurang kalori. Jadi bila kita makan ni, bila kita duk minum mincaf ni, dia punya rasa bersalah tu tak ada sebab manis dia tu manis daripada Sweetality. Jadi kita tahu bila kita minum Sweetality, kalori dia tu memang dah dikurangkan sama sekali. Okay, jadi kalau setengah kopi bila kita minum rasa manis dia tu, Allah, rasa satu cawan pun dah rasa bersalah. Lagi-lagi kalau kopi instant kalau kita minum yang jenama lain, kopi-kopi tu memang dia orang pakai gula putih biasa. Gula putih biasa, kalori dia tak payah cakap, memang banyak. Okay, sampaikan ada kajian juga yang saya nak kongsikan. Ada satu kajian ni bila mereka bandingkan jumlah gula dalam satu sachet 3-in-1 punya kopi ni, ada satu jenama famous ni, dia punya kandungan gula dia adalah 8 sudu besar. Dia, bila saya baca tu saya pun tak percaya, saya ingatkan 8 sudu kecil tapi rupa-rupanya 8 sudu besar. Jadi ada satu jenama popular dekat pasaran ni, bila mereka buat kajian, dia pakai 8 sudu besar gula pasir. Sebab tu rasa dia manis. Tapi untuk mincaf enhanced formula ni, dia punya rasa manis tu anda tak perlu rasa bersalah. Sebab rasa manis dia tu rasa manis yang kalori dia sangat-sangat rendah. 98% kurang daripada gula pasir. Lepas tu yang paling bestnya pula adalah kalori kurang. Dekat Sweetality ni juga manis dia tu lebih manis daripada gula biasa. Okay, jadi siapa yang selalu minum Sweetality setiap hari tu boleh sharekan lah. Memang Sweetality ni rasa dia memang totally sama. Tak beza sikit pun dengan gula putih biasa. Jadi siapa yang minum mincaf enhanced formula ni, tak perlu rasa risau pasal kenaikan kalori. Okay, kalau minum kopi lain dekat pasaran luar, mungkin kena risau lah sebab gulanya kalori tinggi. Tapi untuk mincaf enhanced formula yang kita buat, gula dia datang daripada Sweetality, rasa manis tu. Manis yang tak ada kalori. Okay. Jadi mana lagi nak dapat orang kata kopi yang bukan setakat bagi manfaat dekat badan, okay, daripada kafein, daripada mineral garam buluh tu, tapi juga rasa manis tu
anda tak perlu risau sebab manis yang tak ada kalori. Okay. Jadi sebab itulah bukan saya dekat sini sebab nak menjual kopi ni ke apa tak, tapi sebenarnya memang dia sangat-sangat unik berbanding dengan kopi lain dekat pasaran. Okay. Jadi peminat-peminat setia Mincave dekat sini saya yakin bila dah selalu minum Mincave ni, nak minum kopi lain pun dah rasa tak seronok sebab kita tahu Mincave yang kita ada ni bukan setakat rasa sedap tapi kita punya kebaikan-kebaikan mineral tu sendiri yang buatkan dia lagi best tu. Okay, sebab kita boleh enjoy rasa kopi tanpa perlu risau kalori. Itu yang bagi saya, kalau tanya saya personal opinion saya, kenapa saya suka Mincave ni, sebab saya tak perlu risau sangat pasal kalori. Sebab saya tahu kalori ni tak tinggi sebab kita pakai Vitality. Okay. Okay, jadi sebab apa unik Mincave ni, kita nak recap balik kenapa Mincave Enhanced Formula ni unik adalah kita pun tahu kita pakai rumusan yang unik, okay, dan juga aroma. Aroma macam saya cakap tu, lepas ni bila bancuh Mincave tu, kalau bau wangi tu lepas ni terus ingatlah, okay, boleh terus register dekat kita punya My Shom. Kita pakai biji Robusta yang memang kita panggang dia, memang panggang yang betul-betul teliti. Kita make sure aroma tu tak hilang masa kita panggang tu. Okay, sebab itulah kopi Mincave kita ni special daripada yang lain. Dan juga yang seterusnya tiada gula tambahan. Okay, jadi macam yang saya cakap tadi, rasa manis tu datang daripada Vitality. Manis still ada, semua orang suka manis dekat dunia ni. Jadi sebab tu kita tak potong manis tu. Manis tu kita ambil daripada Vitality. Okay, jadi dalam banyak-banyak sekarang ni kita partisipan kita dah ada 300 Dalam 300 partisipan kita pada malam ni, sempurna malam ni saya nak tanya bila kita minum Mincave, boleh tak kongsikan dekat komen apa perkara yang anda rasa berbeza bila rasa yang Mincave yang sebelum ni dengan Mincave sekarang. Boleh kongsikan tak? Bila minum tu apa perbezaan yang anda rasa ada dekat Mincave ataupun rasa sama je? Boleh kongsikan tak? Sebab saya nak tengok respon, sebab bila kita minum ni kadang-kadang lain orang lain dia punya rasa dia. Apa yang anda rasa lain daripada Mincave baru ni? Rasa lebih lemak. Mincave baru rasa lebih lemak. Kurang rasa garam. Okey. Tak ada bau. Tak ada yang tak dapat lagi. Jangan risau. Untuk yang tak dapat lagi tu lepas ni dah boleh, sebab kita pun tahu kebaikan Mincave yang baru ni memang orang kata lagi upgraded. Jadi untuk yang belum pernah rasa tu, lepas ni boleh cepat-cepat pergi rasa. Okay, suka sangat sebab tak rasa sebu. Memang ini pun respon yang kita selalu dapat. Rasa lebih berkrim. Rasa lebih berkrim tu memang dia punya creamy tu sebenarnya dia macam sangat halus. Rasa lebih soft. Betul. Dia creamy, dia tu creamy yang sangat smooth orang kata. Ada setengah kopi kan, bila kita minum, kita dapat rasa kasar tau. Tak tahulah macam mana nak explain. Tapi bila kita minum kopi yang biasa tu sebenarnya kalau anda perasan dia macam rasa kasar. Tapi bila minum Mincave yang baru, Enhanced Formula ni, dia rasa sangat smooth tau dia punya texture dia tu. Walaupun kadang-kadang kita bancuh terlebih air ke apa kan, dia rasa lebih smooth. Okay. Alright. Minum sambil pejam mata. Sebab nak menikmati Okay, so apa perbezaan dia? Okay, untuk pengetahuan anda, perbezaan dia, salah satu perbezaan besar adalah pemanis lah. Okay, macam saya cakap tadi, Mincave yang sebelum ni ataupun Mincave yang ada dekat pasaran sekarang ni, Mincave tu kita pakai aspartame. Tapi untuk Mincave yang baru, kita pakai Vitality. So Vitality ni kita tahu memang kurang kalori berbanding dengan gula putih. Sebab itulah kalau anda perasan, jumlah kalori pun untuk Mincave yang baru ni dia rendah berbanding dengan Mincave yang sedia ada. Sebab apa? Sebab kita ambil Vitality yang memang dah rendah betul-betul kalori dia. Jadi sebab itulah secara umumnya Mincave yang baru ni, Mincave Enhanced Formula, dia punya kalori dia lebih rendah berbanding dengan Mincave yang sedia ada. Okay, so itu ciri best yang pertama lah. Dah rasa sedap, dah rasa manis, dia punya kalori pun lebih rendah. Okay. Dan bila anda tengok dari segi kalori rendah, bila anda tengok dekat jadual sekarang ni, untuk Mincave yang baru, Mincave Enhanced Formula ni, dia punya magnesium dia lebih tinggi, 10 mg.
Okey, magnesium tu datang dari mana? Magnesium tu datang daripada garam buluh. Kalau macam anda masih ingat, kan saya cakap tadi, untuk Mincave yang baru ni kita pakai garam buluh yang upgraded teknologi. Jadi salah satu upgraded teknologi yang kita buat adalah pakai intense high heat. So intense high heat tadi itulah sebenarnya yang membuatkan mineral-mineral yang kita dapat tu lebih banyak berbanding dengan teknologi sebelum ni. Jadi sekarang ni dah boleh tengok perbezaan antara Mincave sedia ada dengan Mincave baru. Kenapa Mincave baru ni orang kita namakan enhance? Sebab memang kita tambah. Okay? Sebab tu dari segi magnesium pun, walaupun sekecil-kecil mineral, tapi sebenarnya mineral dalam Mincave yang baru ni dia lebih tinggi berbanding dengan yang sedia ada. Okay? Magnesium ni, apa kebaikan magnesium? Apa magnesium buat? Magnesium ni sangat-sangat penting untuk badan kita, untuk pengetahuan anda. Magnesium ni kita perlukan untuk kita punya muscle, untuk kita punya saraf, itu adalah fungsi magnesium. Jadi untuk Mincave yang baru, Mincave Enhanced Formula ni, magnesium lebih tinggi berbanding dengan Mincave yang sedia ada. Okey. Jadi itu adalah serba sedikit mengenai Mincave yang baru, dan saya juga nak kongsikan dengan anda semua, bagi yang belum dapat Mincave yang baru ni, saya nak minta maaf dulu. Okey, mungkin lepas ni boleh selitkan order lepas ni, tapi saya nak kongsikan sedikit mengenai sebab kita dah belajar ataupun kita dah dengar tadi macam mana apa perbezaan Mincave yang baru dengan Mincave yang sedia ada. Okay? Mincave yang baru ni selain daripada magnesium dia tinggi, kalori dia rendah, kita pakai sustainability. Salah satu benda lagi yang Syam ambil, orang kata yang Syam sangat teliti dalam menghasilkan produk baru ni adalah dari segi dia punya packaging. So saya ada packaging dengan saya sekarang ni sebab saya pun excited nak tunjuk. Kalau anda perasan ini adalah packaging baru untuk Mincave Enhanced Formula. Kalau anda perasan dekat sini, semua elemen-elemen dekat sini ni sebenarnya dilukis sendiri. Kita hand drawn, kita memang lukis pakai tangan. Kalau nak download gambar ni, nak cari kat mana-mana memang tak ada. Kalau try Google memang tak jumpa. So sebab apa? Sebab ini adalah sangat-sangat eksklusif. Jadi sebab kita tahu Mincave sendiri dia punya peminat dia berpuluh-puluh ribu, beratus ribu all over Malaysia, Indonesia. Memang kita ada banyak Brunei, kita ada banyak peminat-peminat Mincave. Jadi Mincave yang baru kita buat ni, kita nak semua rasa kebaikan kopi garam buluh, tapi at the same time kita maintainkan exclusivity, kita maintainkan rasa special tu. Okay, sebab tu kalau tengok dekat sini, semua dekat sini dan juga setiap elemen yang ada dekat packaging ni, dia ada maksud tersendiri. Okay, so kalau anda semua perasan, ini adalah semua bahan-bahan yang ada dalam Mincave. Okay, so kalau anda perasan, ini adalah biji kopi, ini adalah gambar buluh, okay, ni biji kopi. Jadi semua adunan ni menghasilkan Mincave. So sebab tu anda tengok packaging Mincave ni, kita dapat respon yang sangat-sangat banyak, yang sangat-sangat positif. Orang kata orang suka sebab nampak premium. Memang kita buat ni memang nampak eksklusif. Okay, ini semua hand drawn lukis pakai tangan. Eksklusif tak eksklusif Mincave yang baru ni. Okay, jadi siapa yang ada dekat rumah, packaging tu tangkap emosi. Betul. SDM Saleha, memang packaging yang baru kita buat ni, bila kita tengok kita rasa fresh. Okay, berbanding kalau macam kita tengok dekat pasaran, memang saya rasalah tak banyak sebenarnya kopi dekat luar yang dalam kotak eksklusif macam ni. Kebanyakan kopi dalam plastik, okay, yang tarik kat atas tu kan. Tapi dekat sini boleh tengok memang hand drawn, sangat-sangat eksklusif. Okay, so bayangkan packaging sendiri dah eksklusif, apatah lagi ramuan dekat dalam dia. Kalau packaging sendiri dah eksklusif, ramuan dekat dalam ni bertambah-tambah eksklusif. Okay, bertambah-tambah upgraded ataupun enhanced. Okay, so itu yang kita nak semua orang rasalah. Okay, kebaikan dalam satu paket ni dan juga apa yang kita nak sampaikan untuk kita punya Mincave baru kita. Okay, jadi packaging baru ni lebih cantik kan? Nak buang ke kotak pun sayang. Betul-betul memang orang kata memang eksklusif. Luar dalam semua eksklusif. Oh, Alice in Wonderland Okay, jadi sebab itulah apa yang kita nak sampaikan. Selain daripada kebaikan-kebaikan kopi ni juga, kita sebenarnya kita nak ajak semua entrepreneur. Saya yakin sebelum saya nak proceed, semua orang dah pernah nampak ke
kartun ni, ini siapa nama Boleh tak? Boleh tak kalau siapa yang dah pernah notice kita punya posting sebelum ni? Ini sebenarnya adalah kita punya tema raya dan juga Ramadan kali ini. Okey, tema raya dan juga Ramadan kali ini adalah hargai setiap min. Jadi siapa yang pernah nampak ataupun siapa yang macam kenal lah apa gambar kartun yang tengah minum kopi ni, boleh tak cuba teka. Ini kartun ni nama apa? Kalau macam anda perasan dekat posting kami. Ada. Ya, kartun ni dinamakan Fatimah. Saya ada nampak Hawa tadi. Mungkin salah kartun kot, okey? Kartun ni tak nama Hawa, nama adalah Fatimah. Okey, ini adalah Fatimah. Saya yakin semua orang dah berkenalan dengan Fatimah. Saya rasa masa hari Ahad hari tu kita ada buat posting. Kartun ni dinamakan Fatimah. Ada sebab kenapa kita jadikan Fatimah ni main character untuk kita punya raya dan juga Ramadan. Nanti over time nanti, okey, kita akan kenalkan anda lagi dengan Fatimah. Okey, jadi tema raya dan juga tema Ramadan kita adalah hargai setiap min. Okey. So, apa itu? Apakah maksud di sebalik itu? Okey. Sebenarnya hargai setiap min. Min tu sendiri sebenarnya adalah minit. Okey, tapi juga min tu at the same time min tu adalah min kaf. Jadi apa yang kita nak bawakan message tahun ni adalah kita nak anda semua hargai setiap minit dengan min kaf. Okey, jadi min dekat tu sendiri adalah ada dua maksud. Okey, pertama kita adalah minit dan juga min kaf. Jadi apa message yang kita nak sampaikan pada tahun ni untuk Ramadan tahun ni, okey? Sebab kita pun tahu keadaan kita tahun ni tak menentu. Mungkin boleh balik kampung, mungkin tak boleh balik kampung, mungkin sambut puasa seorang-seorang, mungkin dengan family, kita tak tahu. Tapi apa yang kita nak bawakan message untuk tahun ni adalah kita nak anda semua hargai setiap minit yang anda ada, okey, dengan penuh rasa semangat, rasa kesyukuran dan juga penuh hasrat asalkan ada produk-produk yang hebat daripada Syom. Sebab kita pun tahu produk yang Syom keluarkan ni bukan setakat kita nak menjual semata, tapi ada, orang kata ada mesej dan juga ada kebaikan yang kita nak sampaikan. Okay, jadi sebab itulah untuk raya dan juga Ramadan kita kali ni, kita nak anda semua, kita nak ajak ramai-ramai Shompreneur untuk tahun ni, kita nak anda hargai setiap minit yang anda ada walaupun keadaan tak menentu, walaupun keadaan mungkin esok lain, okay, mungkin hari ni umum lain, esok lain. Jadi walaupun keadaan tak menentu tapi kita nak ajak anda semua untuk hargai setiap minit yang anda ada dengan min kaf. Okay, sebab itulah kita ambil Fatimah sebagai orang kata karakter kita untuk nak sampaikan kepada anda semua bila ada min kaf, okey, segalanya apa yang anda lalui itu sebenarnya kita ada solution. Okey, jadi apa yang penting adalah kita enjoy setiap momen tu. Okey, kita enjoy setiap momen dengan rasa semangat, dengan rasa kesyukuran. Sebab sekurang-kurangnya kita masih sihat sampai ke hari ni. Okey, sebab kita tahulah bila dah masuk pandemik ni kadang-kadang dia punya perasaan tu bercampur bau. Ada yang happy, ada yang sedih. Tapi at the end of the day, paling penting adalah apa yang kita ada dengan kita sekarang ni. Sebab tu kita kena hargai setiap minit yang kita ada. Okay, jadi untuk tema tahun ni, hargai setiap minit dengan min kaf. Okay? Okay, ini masuk part yang favourite semua Shompreneur, lagi-lagi para wanita, para ibu-ibu yang suka menghias dapur, yang suka menghias meja makan waktu raya. Seperti anda semua tahu, macam yang Cik Haris ada cakap masa opening Zoom kita ada promotion sekarang ni. Okay, selain daripada kita nak sampaikan mesej betapa pentingnya untuk anda hargai setiap minit, kita juga sebenarnya kita nak encourage, kita nak, orang kata nak galakkan anda semua untuk hargai setiap minit ni. Salah satunya kita dapatkan benda yang kita suka. Okay, so sebab kita tahu bila kita ada benda yang kita suka di depan mata kita, kita jadi lebih happy, jadi lebih bersyukur. Okay, jadi kita nak bawa mesej tu untuk hargai setiap minit tu, salah satunya boleh juga hargai melalui barang-barang yang kita ada. Okay, jadi apa yang kita tengah tawarkan sekarang ni adalah kalau anda beli 24 kotak min kaf, tak kisahlah min kaf yang sedia ada ataupun min kaf yang baru, anda boleh dapat satu eksklusif
Kalau nak cari tahun depan dah tak ada, kalau nak cari Merdeka nanti dah tak ada. Apa yang anda boleh dapat adalah anda boleh dapat Raya Dessert Trade. Ataupun kalau macam anda perasan, ini memang kita akan nampak dekat hotel-hotel yang ada high tea, yang ada evening tea, memang hotel-hotel memang pakai tray macam ni kan. Tapi anda boleh dapatkan secara percuma, boleh dapatkan free je Syom nak bagi kalau beli 24 kotak Mincaf. Okay, boleh campur, boleh mix and match ikut kesukaan anda. Ada tadi saya baca, ada yang suka Mincaf sedia ada yang lebih prefer Mincaf baru. Jadi ikut selera, ikut tekak masing-masing nak campur yang mana untuk dapatkan Raya Dessert Tray ni. Okay, jadi saya dah tengok, saya dah pegang sendiri Raya Dessert Tray ni. Untuk pengetahuan anda semua, Raya Dessert Tray yang kita keluarkan ni memang eksklusif, memang sangat-sangat eksklusif. Sebab apa? Sebab Raya Dessert Tray ni, sebab saya sendiri dah pegang, dia sangat-sangat portable. Kadang-kadang saya pernah pegang dessert tray yang memang bila kita pakai tu dia rasa macam nak jatuh. Kita macam takut-takut nak pegang. Tapi Raya Dessert Tray yang Mincaf keluarkan kali ni memang cukup-cukup eksklusif. Saya nak bagi tahu anda semua, sangat-sangat eksklusif sebab dia sangat kukuh, dia sangat sturdy, dia sangat-sangat kukuh. Bila kita pegang tu, kalau anda perasan dekat atas ni dia ada yang handle dia tu, pemegang handle dia tu memang kukuh. Okay, kita ada dua color, biru dan juga kuning. So boleh pilih berdasarkan, maksud saya macam kita ada dua pilihan warna dekat sini, kuning dan juga biru. Okay, sebelum tu saya nak tunjukkan dekat anda semua. Okay, ini adalah kita nak tunjuk video untuk bagi anda boleh. So itu adalah rakaman video yang kita ambil sendiri. Kita nak tunjukkan macam mana rupa pinggan tu sendiri. Okay, untuk pengetahuan anda semua, Raya Dessert Tray yang Syom keluarkan kali ni, dia ada dua saiz berbeza. Dia ada dua saiz berbeza. Kalau anda perasan dekat atas tu kecil, dekat bawah tu besar. Dekat atas ni dia punya saiz dia lebih kurang dalam 8 inci, dekat bawah ni 10 inci. Memang besar, saya sendiri dah tengok, memang dessert tray ni memang cukup-cukup luas nak masuk kita punya kuih raya pada tahun ni. Okay, buat atas ni, dekat bahagian atas mungkin boleh letak Mincaf cookies ataupun mungkin boleh letak kuih-kuih yang dalam cup tu kan, macam konflik madu semua tu kan. Kan bila kita susun banyak-banyak cantik kan dekat atas tu, memang sangat-sangat cantik. Dekat bawah ni bolehlah letak kuih yang lebih berat ke apa ke berdasarkan apa yang anda suka. Dia sebenarnya bila anda dah dapat tray ni, dia jadi orang kata, dia jadi happy, dia jadi excited sebab boleh ikut kreativiti sendiri macam mana anda nak susun kuih raya anda. So saya yakin mungkin 80% daripada kita punya partisipan malam ni adalah para wanita, para ibu-ibu yang suka menghias rumah, yang suka menghias meja makan masa raya ni, boleh dapatkan Raya Dessert Tray ni. Sebab Raya Dessert Tray ni memang eksklusif, macam saya cakap tadi, memang kita keluarkan untuk pembelian Mincaf sahaja. So untuk pengetahuan anda semua, eksklusif tak eksklusif Raya Dessert Tray ni, sebab kita memang macam saya cakap tadi, Syom keluarkan barang memang semua sangat-sangat teliti. Setiap yang dia keluarkan tu ada makna, ada maksud tersendiri. So kalau anda perasan dekat sini dalam video ni, dekat keliling ni pun kita print dia punya corak dia adalah berdasarkan ramuan-ramuan yang terdapat dalam Mincaf tu sendiri. So boleh tengok ada garam buluh, ada coffee bean dekat situ. So memang eksklusif, memang printed untuk Mincaf sahaja. Dia memang dessert tray ni melambangkan Mincaf. So dekat atas ni pula ada corak-corak macam biji-biji kopi susun memang untuk Mincaf. So dekat sini ada label Mincaf, sangat-sangat eksklusif. Memang cantik. Saya sendiri dah pegang. Rupa-rupanya bila saya dah pegang dia sebenarnya tak berat. Okay, dia memang tak berat dan juga dia memang sangat orang kata senang dibawa. Memang portable, sangat-sangat portable. So let's say tetamu dah habis makan, okay. Bila tetamu datang rumah dah habis makan, boleh terus angkat, bawa basuh. Memang cukup-cukup senang. Sebab boleh tengok video ni memang cara dia pegang, cara dia angkat tu memang cukup-cukup portable. Jangan risau. Untuk para ibu yang risau. Okay, mungkin ada anak kecil dekat rumah kan, takut pecah ke, takut susah nak bawa ke, jangan risau. Memang senang nak bawa. Boleh tengok sekali lagi. Itu rupa dia. Memang cukup besar. Atas ni 8 inci, bawah tu 10 inci.
cukup luas. Ni nak letak untuk satu keluarga 5 orang makan pun cukup sebenarnya kuih-kuih ni. Okay, jangan risau. So boleh tengok. Okay, memang cantik kan, eksklusif kan. Ini adalah contoh yang anda boleh guna. Memang cukup eksklusif. Orang kata kalau pergi rumah macam makan dekat hotel. Okay, dia punya eksklusif tu rasa macam makan dekat kafe, macam kita orang kata high tea dekat hotel. Dia punya pengalaman tu cukup eksklusif. Warna pun sangat sweet dan juga material yang kita guna food grade porcelain untuk pengetahuan anda semua. Sebab mungkin ada yang concern pasal dia punya bahan ke material ke, memang kita pakai food grade porcelain. Okay. Memang cantik dan juga kalau macam untuk pengetahuan anda, color dia pun sangat sweet dia masuk dengan kita punya design rumah. Okay, memang sangat sweet. Saya sendiri dah tengok, kalau anda perasan dekat sini dia memang ada, even dia punya spacing tu sendiri memang orang kata eksklusif. Okay, so nak ambil pun makanan pun senang. Okay. Okay, jadi macam mana bila tengok eksklusif, dia punya exclusivity raya dessert tray ni, rasa macam tak sabar nak raya kan, walaupun puasa lagi seminggu. Tapi macam bila dah tengok ni dah boleh, bila dah tengok ni dah boleh terbayang dah dalam kita punya mind macam mana nak susun. Kalau saya atas ni saya akan susun dengan pakai kuih-kuih yang ada cup-cup kecil tu. Bila susun cantik je. So rumah pun nanti lebih cantik. Okay, jadi sampai dekat situ saja kita punya sharing malam ni. Saya sharing daripada saya untuk tajuk Minkaf pada malam ni. So saya harap anda semua rasa excited dan juga lebih teruja untuk nak sambut Ramadan kali ni. Okay, tak kisahlah kita jauh dekat perantauan ke, kita ataupun tak boleh balik kampung ke, asalkan kita boleh hargai setiap minit yang kita ada tu. Okay, lagi-lagi dengan produk Syom. Okay, jadi saya harap macam kita semua lepas ni boleh orang kata bersempena dengan kita punya tema Ramadan kita tahun ni, hargai setiap minit. So saya harap anda semua boleh hargai setiap minit, tak kisahlah anda dekat mana pun. Okay, setiap minit masa Ramadan ke, setiap minit masa raya ke, asalkan setiap minit yang kita ada tu kita rasa bersyukur dan juga kita pakai produk-produk yang kita sendiri pun suka. So kita pun jadi lebih happy. Okay. Jadi sebelum saya akhiri kita punya sharing pada malam ni, saya nak ingatkan hari Sabtu ni, okay, kita minum juga, okay, sedap. Tapi kita punya kita punya kesihatan pun kita balance juga, okay, kita punya kesihatan organ. Untuk hari Sabtu ni, untuk pengetahuan anda semua yang belum orang kata mungkin ada yang tertinggal, kita sebenarnya nak bagi DB13 secara percuma untuk anda semua. Kita tahu DB13 ni produk yang terkenal dekat Syom ni. Kita nak bagi secara percuma, tapi ada satu tapi. Dia punya tapi dia, kita punya seat kita tak banyak tinggal. Kita memang buka registration sampai malam ni je. Seat yang kita tinggal malam ni lebih kurang tak sampai 100 pun seat yang kita ada. Jadi untuk sesiapa yang nak dengar sharing mengenai DB13 dan yang paling penting nak dapatkan DB13 secara percuma, okay, sebab kita pun dah nak raya, dah nak Ramadan ni, kalau takut makan makanan pelik-pelik jadi apa-apa kan. So untuk kita nak jaga kita punya organ dalaman tu, kalau nak dapatkan DB13 secara percuma, boleh join hari Sabtu ni. Kita bagi secara percuma tapi malam ni sahaja last, okay. Jangan terlepas peluang sebab DB13 ni kita memang nak bagi secara percuma so that macam semua orang boleh jaga kesihatan masing-masing. Lagi-lagi nak menjelang Ramadan dengan raya ni kan, time-time ni lah kita kena jaga kita punya kesihatan. Jadi kalau anda nak yang belum pernah cuba DB13 sebelum ni, yang belum pernah try, yang nak cuba tapi takut-takut, jangan risau. Kita nak bagi secara percuma Sabtu ni, so jangan lupa untuk scan QR code dan juga register, okay? Ya, belum pernah try, okay, belum pernah try tak apa, jangan risau. Kita nak bagi free je. Okay, siapa yang berminat tu boleh scan QR code dan juga anda boleh register sebab kita akan bagi link untuk masuk Zoom hari Sabtu ni, okay. Jadi daripada saya, itu saja untuk malam ni, okay. So saya nak
serahkan dekat comment box. Sebenarnya kita ada Miss JN yang dah sharekan link untuk register. Untuk siapa-siapa yang belum register, cepat-cepat nak dapatkan DB13 for free. Okay, jangan lupa dapatkan. Okay, tekan link yang Miss JN ada share tu. Jadi daripada saya itu saja untuk malam ni. Saya nak kembalikan session kita bersama Encik Haris pada malam ni. Dipersilakan.